Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita niat hadiahkan bahagia bacaan Al-Fatihah kepada ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian para anbiya, sekalian para masyayikh, khasnya kepada pengarang kita Jawharul Ma'ruf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Ma'ruf wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita masih lagi dalam bab yang ke-37 pada menerangkan tentang fadilat zikrul maut, ya? Kelebihan mengingati maut, mengingati kematian. Yang mana kita sampai pada muka surat 185 pada kitab yang Jawi, dan pada muka surat 358 kalau kitab yang Rumi. Kata Abu Ali Al-Zabazi radhiyallahu anhu, telah mati pada kami seorang fakir yang dagang. Maka aku mandikan dia dan aku sembahyangkan atasnya dan aku hantarkan dia pada lahadnya. Maka aku buka mukanya supaya mengenai akan dia tanah. Maka ia buka dua matanya dan berkata ia bagiku, "Hai Aba Ali, adakah engkau tangan yang menghinakan daku antara dua menghinakan daku?" Maka kataku, "Ya Sayyidi, adakah hidup kemudian daripada mati?" Katanya, "Aku hidup, dan tiap-tiap kekasih bagi Allah itu hidup, tiada mati. Sebenarnya aku tolong akan dikau besok hari dengan kemegahanku, hai Ruzabazi, seperti yang tersebut di dalam Tuhfatul Ikhwan." Ya, kisah ini menerangkan tentang perkara yang telah kita
baca sebelum ini berkenaan sabdaan baginda Rasulullah SAW, bahwasanya para awliya Allah Ta'ala itu tidak mati. Tidak mati maksudnya mereka tu walaupun pada sudut zahirnya meninggal dunia, tetapi rohani mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal keadaan hakikatnya yang kita tidak akan dapat memahaminya, ya. Sebagaimana para anbiya alaihi wassalatu wassalam hidup di dalam kubur mereka, ya. Begitu juga para syuhada yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga para salihin, para siddiqin, ya. Dan sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awliya Allah la yamutun wa innama yantaqiluna min darin ila ukhra. Jadi sesungguhnya para awliya Allah Ta'ala itu tiada mati mereka itu, dan sesungguhnya berpindah mereka itu daripada negeri dunia kepada negeri akhirat, ya. Jadi dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan tentang orang-orang yang mati di jalan Allah. Ini mati dalam urusan menegakkan urusan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kematian mereka itu tidak dikirakan sebagai mati, tetapi hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan bagi orang-orang yang terbunuh, orang-orang yang mati di jalan Allah itu sebagai maut, sebagai mati, sebagai mayat. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak menyedarinya. Jadi kamu tidak akan dapat memahaminya. Jadi dengan keterbatasan panca indera kita, kemampuan akal kita untuk memahami dan menanggapi perkara ini di luar kemampuan kita. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ianya adalah tidak mustahil, ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan sekalian makhluk-makhluknya. Dan jikalau kehidupan sesudah mati itu, ianya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dengan kudratnya, dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para Nabi, sebagaimana yang sabit daripada kenyataan hadis-hadis baginda Nabi SAW, para Nabi hidup di dalam kubur mereka. Mereka hidup. Ini walaupun sesudah kewafatan jasmani, mereka hidup di dalam kubur mereka dengan kehidupan yang diistilahkan sebagai hayat barzakhiyah. Ini kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh ni bagaimana? Kehidupan barzakh ni adalah kehidupan yang di tengah-tengah antara dunia dan akhirat, ya. Antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ada kehidupan barzakhiyah, iaitu kehidupan dalam kubur, ya. Dan setiap orang-orang yang sudah mati, tak kira orang kafir ke ataupun orang beriman, mereka ada kehidupan mereka di dalam kehidupan barzakh ni. Sebagaimana orang-orang yang kafir akan diazab di dalam kubur, begitu juga orang-orang beriman, kalau yang berdosa akan diazab dalam kubur.
Bagi orang-orang yang beriman ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi mereka keupayaan mendengar. Ya, antaranya keupayaan mendengar. Mendengar apa? Mendengar seruan malaikat nak tanya ni, "Man rabbuka?" Kalau dia tak boleh nak dengar, macam mana dia nak jawab? Jadi Allah akan bagi keupayaan dia mendengar. Dan sabit daripada kenyataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang mayat itu telah dikebumikan, maka dia masih boleh mendengar bunyi tapak kaki orang yang di balik. Ya. Dan begitu juga apabila kita menziarahi ke kawasan perkuburan. Hatta bagi Nabi SAW sendiri, apabila mendatangi kawasan perkuburan, bagi Nabi SAW akan mengucapkan salam. Ini membuktikan bahawa mereka yang di dalam kubur itu dapat mendengar ucapan salam tersebut. Kalau tidak, kenapa baginda Nabi SAW nak bagi salam? Dia pun tak tahu. Dia pun nampak hanya tanah saja di depan dia. Dia tak nampak jasad di bawah tanah tu. Tapi Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengetahuan, kefahaman tentang kehidupan di dalam barzakh ni, bahawa roh-roh ni dapat mendengar. Ya. Itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengembalikan pendengaran tu. Ya, dapat mereka mendengar. Dan ada yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keupayaan untuk dia melihat. Ya. Jadi dia dapat melihat hal keadaan dalam kubur tu. Kalau bagi orang-orang yang beriman, kubur itu dalam kenyataan hadis Nabi SAW ada dinyatakan bahawa bagi orang-orang yang beriman tu, kuburnya akan menjadi lapang, seluas mata memandang. Ya. Dan kubur diibaratkan seperti taman-taman syurga. Ya. Ini tentu dia akan dapat melihat keindahan di dalam kubur tadi. Taman-taman dengan pohon-pohon. Ya. Jadi wallahu a'lam, Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui tentang hakikat kehidupan barzakh ni. Jadi kehidupan barzakh ni, kehidupan dalam kubur ni, kita tidak akan dapat memahami hakikatnya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa bahkan mereka hidup dan kamu tak akan dapat memahaminya, kamu tak akan dapat menyedarinya. Ya. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa bagi orang-orang yang mati di jalan Allah ni, jangan kamu kira bahawa mereka itu terbunuh di jalan Allah sebagai maut, sebagai mati. Walaupun mereka terbunuh di jalan Allah, jangan dikira mereka itu sebagai mati. Jangan kamu anggap mereka sebagai mayat. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Hidup bagaimana kaifiatnya? Itu kita tidak tahu. Bagaimana Allah Ta'ala hidupkan mereka dalam kehidupan barzakh tu, di luar kefahaman kita. Kan kita belum masuk lagi alam tu. Bal ahya'un 'inda rabbihim, mereka hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, dan mereka dikurniakan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana di dunia ni ada rezeki-rezeki yang Allah Taala tentukan untuk setiap hamba-hambanya. Ya. Begitu juga dalam kehidupan barzakh nanti, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan rezeki kepada mereka yang hidup dalam kehidupan barzakh. Jadi bagi setiap orang-orang yang beriman, mereka ni adalah awliyaur rahman. Orang-orang yang beriman adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, adalah awliya-awliya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dengan iman yang sebesar biji sawi sekalipun. Ya. Kerana dengan keimanan itu adalah merupakan satu tasdik di dalam hati, membenarkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi di kalangan orang-orang beriman ni sudah tentu martabat keimanan yang paling sempurna adalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan kerana itu Nabi SAW menyatakan bahawa para anbiya alaihi wassalatu wassalam hidup. Ya. Kerana martabat keimanan mereka yang sempurna, ketakwaan mereka yang sempurna. Begitu juga dengan para syuhada, kerana mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun mereka bukannya nabi, bukannya rasul, ya, mereka hanya pejuang yang berjuang sehingga mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri mereka kehidupan sesudah mati itu di dalam barzakhiyat, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawa ruh-ruh mereka itu Allah Taala tempatkan dalam rupa bentuk seperti burung-burung yang hijau. Ya. Mereka berterbangan ke sana kemari, ya, dalam syurga tu, ya. Sehingga bercahaya mereka punya roh tu, walaupun dalam rupa bentuk seperti burung-burung yang hijau, tetapi bercahaya seperti bintang. Dan mereka boleh hinggap ke mana-mana mereka nak pergi. Sehingga Allah Ta'ala tanya pada roh-roh orang syahid ni, apa lagi yang kamu nak? Ya. Maka orang yang syahid ni, roh-roh yang mati syahid, mereka kata, kalau boleh ya Allah, hantarlah balik kami ke dunia ni, kami nak syahid lagi. Oh, seronok mereka mati syahid dengan Allah Ta'ala. Bermakna mereka hidup di alam barzakh itu dalam keadaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehendaki, mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan bagaimana pula dengan orang-orang beriman, para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Di kalangan orang-orang beriman ni, seperti mana yang nyatakan tadi, para anbiya adalah yang mencapai keimanan yang paling sempurna. Jadi mereka mendapat keistimewaan hidup, ya, yang kekal. Walaupun sesudah mati, mereka dapat hidup di alam barzakh tu dengan kehidupan yang baik, sehingga mereka dapat nak melaksanakan ibadat ke, nak bersolat ke, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri peluang kepada mereka. Tapi ibadat bukan kerana sebab ditaklifkan sebagai mukallaf. Ibadat mereka itu adalah atas dasar kelazatan menikmati ibadat tersebut, ya. Ibadat solat, ibadat zikir, seperti mana dalam kehidupan duniawi mereka lazat dengan amalan-amalan rohani tersebut, maka di dalam kubur juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan mereka peluang untuk melakukan amalan tersebut. Begitu juga jika dalam kehidupan dunia mereka lazim menziarahi orang-orang Islam, menghubungkan silaturahim, maka di dalam kehidupan sudah mati juga di alam barzakhiyat itu, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beri peluang untuk mereka menziarahi sanak saudara mereka, kaum keluarga, anak cucu, itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kerana para awliya Allah Ta'ala ini juga mereka mati di jalan Allah, ya, dalam memperjuangkan urusan agama Allah, ya, mengajak manusia kepada Allah dan hidup atas landasan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka mereka hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang beriman sesudah para nabi, itu para syuhada yang mencapai ketinggian, ya, mereka dapat terbang ke sana ke kemari dalam syurga. Begitu juga para siddiqin, ya, para awliya yang mana tahap keimanan mereka yang di bawah tahap keimanan para anbiya alaihi wassalatu wassalam tadi, mereka juga Allah Ta'ala beri kehidupan sudah mati dalam alam barzakh. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana beliau meriwayatkan daripada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Imam Malik, dan Imam Malik meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, dan Ibnu Syihab meriwayatkan daripada Abdul Rahman, dan Abdul Rahman meriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau menyatakan bahawa baginda Nabi SAW ada menyatakan tentang hal keadaan ruh orang-orang beriman sesudah mereka mati,
Ya, dalam sebuah hadis menyatakan bahawa innama nasamatul mu'min ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah hatta yarji'uhu Allah tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yawma yab'asu. Jadi ruh orang-orang beriman itu, kata Nabi SAW, mereka akan berada dalam hal keadaan rupa seperti burung, ya, yang mana mereka itu akan bertinggik di pohon-pohon di dalam syurga, sehinggalah sampainya hari kebangkitan kelak. Ini setelah sangkakala ditiupkan, ya, hari kebangkitan dimulakan, maka mereka akan dikembalikan ke jasad mereka. Jadi ada kehidupan untuk ruh orang-orang yang beriman, ya, sesudah mati. Jikalau dia tidak melakukan amal kebaikan, tidak ada amal ketaatan, kehidupan dia, walaupun dia beriman tetapi banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, ya, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, dia akan hidup dalam kubur juga, tapi kena siksa lah, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas segala sesuatu, semuanya dengan kehendak Allah Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kisah yang dibacakan tadi, yang dikatakan tadi oleh Abu Ali Ar-Ruzbazi, ya, bahawa telah mati di kalangan kami seorang fakir, ini seorang yang ahli darwish, ahli sufi, ya, orang yang fakir, yang dagang, ya. Maka aku mandikan dia, yakni dia mandikan, dia sembahyangkan, ya, dah dimandi, dikapankan, disembahyangkan, kemudian dihantarkan ke liang lahatnya. Jadi bila dah masuk dalam liang lahat tu, dia buka kain muka, kain kapan tu sikit, ya, muka tu dia bagi supaya kena ke tanah. Tiba-tiba mayat tu buka mata, cakap pula dengan dia, ya. Terkejutlah dia. Maka dia tanya pada yang mati tu. Yang mati tu orang yang fakir. Ini orang yang fakir tu maksudnya bukan fakir miskin, ni fakir ni orang yang sufi, orang yang soleh, ya, orang yang darwish, ya. Jadi bercakap mayat tadi, sehingga dia kata nanti aku akan tolong kamu di hari kiamat nanti. Jadi itu antara karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada para aulia Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi tahap keimanan seseorang itu lagi tinggi, tahap ketakwaan keimanan seseorang itu lagi tinggi martabatnya di sisi Allah Taala, lagi banyak keistimewaan yang Allah Taala kurniakan kepada dia. Bukan setakat dia dapat mendengar dalam kehidupan sudah mati tadi, mungkin dia dapat melihat, bahkan juga dapat berkata-kata, ya, macam tadi mayat tadi tu berkata-kata dengan Abu Ali Ruzbari. Jadi semua itu berlaku dengan apa? Bukan dengan kehendak wali tersebut, atau bukan dengan kehendak Nabi tersebut, bukan dengan kehendak orang yang mati syahid itu, bukan dengan kehendak mereka, tapi semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, ni'mal mautu rahatul mu'min. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik mati itu kesenangan bagi orang mukmin, yakni yang bersedia bagi mati, yakni bagi orang-orang yang beriman, yang sentiasa dalam persediaan kembali kepada Tuhan, maka kematian itu adalah suatu kerehatan untuk mereka. Dan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, mati terkejut itu kesenangan bagi orang mukmin dan murka bagi orang fajir, yakni kafir, dan yang fasik yang tiada bersedia bagi maut. Maka mati terkejut itu daripada bekas murka Allah Ta'ala, kerana bahawasanya tiada tinggalkan dia supaya taubat dan bersedia bagi akhirat, dan tiada disakitkan dia supaya jadi kafarah baginya. Jadi mati terkejut, ya, mati terkejut ni memang akan menjadi satu perkara yang banyak berlaku apabila menjelang
akhir zaman. Ini tidak akan berlaku hari kiamat tu sehingga banyak manusia akan mati terkejut. Ya. Mati terkejut. Tak ada apa-apa punca, tak ada apa sakit, tiba-tiba mati terkejut. Ya. Ini antara hal alamat akhir zaman. Ya. Tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat akan banyak berlaku kematian yang mengejut. Ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, kematian mengejut ni kesenangan untuk mereka. Ya. Tak ada nak sakit panjang-panjang, orang pun tak ada susah nak uruskan dia punya hal keadaan yang uzur. Ya. Jadi mati terkejut untuk orang-orang yang beriman tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Ya. Jadi kalau dia berdosa tak sempat bertaubat pun, ya, dengan berkat doa orang-orang beriman yang lain, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmatnya boleh Allah Ta'ala mengampunkan, ya, sebab dia sebagai orang yang beriman. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, yang mana orang mereka itu adalah melakukan kejahatan, fajir, kafir, fasik, ya, munafik dan sebagainya, maka mati terkejut itu adalah satu kesusahan untuk mereka. Ya. Macam-macam hari dunia tak dapat terlaksana. Ya. Banyak kerja akan jadi tergendala. Sebab apa? Tidak ada projek perancangan itu nak buat ini tiba-tiba tergendala. Sebab apa? Mati terkejut dunia. Ya. Jadi bagi orang-orang yang kafir, fajir, orang-orang yang ahli dunia, ya, tidak ada kepentingan akhirat dalam kehidupan mereka, maka mati terkejut itu daripada bekas murka Allah Ta'ala, kerana mereka itu tidak mahu menggunakan masa kehidupan mereka itu dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak bagi mereka ruang untuk bertaubat kembali kepadanya, dan Allah Ta'ala tak bagi mereka tu sakit panjang-panjang. Sebab apa? Nak terus azab dia kat seksa. Kalau orang yang beriman tu, ya, mereka menghadapi kesakitan ataupun uzur ataupun macam-macam penyakit sebelum mereka mati tu, Allah Ta'ala nak kafarahkan, nak hapuskan dosa dia sedikit demi sedikit. Ya. Tapi yang bagi mati terkejut ni, ya, tak sempat nak memperbaiki amal apa semua, tak sempat nak bertaubat. Jadi Allah Ta'ala jadikan kematian terkejut itu sebagai menyatakan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atasnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, mautul ulama'i zulmatun fid din. Dan sabda Nabi SAW, mati ulama itu kelam pada agama. Allahu Akbar. Ya. Jadi kematian orang-orang yang berilmu itu adalah zulmat, kegelapan, kelam fiddin, dalam urusan agama. Jadi apabila tiada lagi orang-orang yang berilmu, ya, yang dapat menerangkan pengajaran-pengajaran Al-Quran, hadis, ya, sunnah baginda Nabi SAW, syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang halal, apa yang haram. Ini apabila orang-orang yang berilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan, maka urusan agama itu akan menjadi kelam. Ini tiada petunjuk, ya, tiada tempat untuk dirujuk. Ya. Sebagaimana kalau di zaman sebelum baginda Nabi SAW, ya, selepas Allah Ta'ala utuskan seorang Nabi itu, Allah hantar lagi Nabi, Allah hantar utus Nabi demi Nabi, Nabi demi Nabi. Kenapa? Apabila wafat seorang Nabi itu, maka umat itu akan kembali kepada kesesatan. Ya? Kerana tidak ada Nabi yang mengajak mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Maka umat itu akan kembali kepada kesesatan. Begitulah juga kita di zaman akhir zaman ini, apabila tidak ada Nabi SAW, ya, kerana Nabi adalah Nabi yang akhir, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang akhir. Tidak ada Nabi sesudah baginda Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah amkan tanggungjawab nubuat. Ini tugas-tugas kenabian itu, walaupun tidak ada lagi Nabi yang akan dibangkitkan, tugas-tugas kenabian itu tetap ada berjalan sampai hari kiamat. Ya,
Sebab itu kita sebagai umat Islam, ya, kita kena faham tanggungjawab kita sebagai umat Islam pada akhir zaman ini bukan sekadar melaksanakan ibadat. Kerana ibadat jin pun kena buat ibadat juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jin pun kena buat ibadat juga. Manusia memanglah kena buat ibadat. Semua makhluk buat ibadat. Burung pun ibadat. Dia ada tasbih dia pagi dan petang. Kita yang tak faham. Ya. Tapi tanggungjawab kita sebagai manusia di akhir zaman ni, bahawa kita diutuskan, dizahirkan, dikeluarkan sebagai umat akhir zaman, sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada lagi nabi dalam sepanjang 1400 tahun ni. Tidak ada nabi, nabi palsu banyak. Ya. Tidak ada nabi yang Allah Taala utuskan untuk membawa syariat yang baru. Ya. Tetapi Nabi SAW ada menyatakan dalam sabda hadis, bagi Nabi SAW menyatakan bahawa al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi para ulama, mereka mewarisi kefahaman nabi-nabi, yakni kefahaman kitabullah, ya, dan kefahaman hadis-hadis sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi para ulama, mereka lah yang akan memberi bimbingan kepada umat manusia. Kerana mereka menggalas tanggungjawab nubuat. Ya. Kalau para ulama ni hanya jadi wali saja, mereka duduk dalam gua buat ibadat, duduk dalam kelambu zikir, dia jiran dia pergi ke mana, pergi ke kelab malam ke, pergi masjid, dia pun lantak rumah lah. Tak ada fikirnya. Ya, dia janji aku buat ibadat dalam aku punya kelambu cukup, dalam bilik aku, uzlah. Ini bukan. Itu kalau macam tu Nabi duduk dalam gua Hira tak keluar-keluar dah. Ya. Tapi tanggungjawab nubuat tu, sehingga Nabi tu Allah perintahkan supaya sampaikan dakwah, besarkan Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan kepada manusia tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dakwahkan manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama, mereka menggalas tanggungjawab ini untuk mengajar manusia, membacakan ayat-ayat daripada kitab Allah dan menerangkan tentang hikmah daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW kepada masyarakat umum. Ya. Jadi apabila matinya mereka ni, maka urusan agama tu tak ada siapa nak galas. Ya. Melainkan kalau kita ada fikir untuk menyediakan generasi pelapis para ulama, jadi anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita sediakan untuk menjadi para alim ulama. Ya. Hantar mereka belajar hafaz Al-Quran, ya, belajar ilmu bahasa Arab, nahwu, saraf, ya, sehingga dapat faham tafsir Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dapat memberi penerangan kepada umat manusia, dapat membebaskan umat ini daripada kejahilan dan dapat menyelamatkan mereka daripada kesesatan. Kerana kalau tidak ada alim ulama yang akan melaksanakan tanggungjawab nubuat ini, maka umat ini akan disesatkan oleh banyak dakwah-dakwah, ya, daripada syaitan-syaitan ni, tauhid-tauhid. Ya, hari ini kita tengok dalam agama Islam sendiri, dalam di kalangan umat Islam sendiri, berbagai-bagai firqah-firqah yang sesat telah muncul. Ya. Selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berbagai firqah-firqah yang sesat muncul, antaranya Syiah, ya, ini yang paling awal, Mu'tazilah, ya, Khawarij, ya. Jadi di zaman sekarang ni pun ada banyak golongan-golongan yang cuba menyesatkan kefahaman akidah kita, ya, dan melakukan perkara-perkara yang bid'ah di dalam amalan agama. Jadi kerana itu para ulama perlu memainkan peranan untuk membawa umat manusia ini kepada syariat agama yang benar, yang sahih, berlandaskan petunjuk bagi Nabi SAW. Jadi mereka umpama pelita, penunjuk. Kematian mereka akan menyebabkan kelam urusan agama tadi. Itu yang dimaksudkan oleh sabdaan baginda Nabi SAW, mautul ulama'i zulmatun fid din. Mati ulama itu kelam pada agama. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza mata ibnu adam
inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati anak Adam itu, inqata'a 'amaluhu, terputus amalannya, illa, kecuali, min salasin, daripada 3 golongan, 3 kategori. Ya, melainkan 3 amalan yang tidak terputus daripada anak Adam tadi, walaupun dia sudah mati. Apa dia? Yang pertamanya, sadaqatin jariyatin, iaitu pertama sedekah jariah, yakni yang berhubung dan berkekalan pahalanya, seperti apa? Berbuat wakaf, kita wakafkan tanah untuk madrasah, untuk buat masjid, ya, ataupun wakaf tanah untuk buat jalan ke, ya, untuk pembangunan anak-anak yatim, ya, dan sebagainya. Jadi wakaf itu antara amalan yang akan berkekalan pahalanya. Ini selepas kita mati, ya, maka amalan itu tetap akan menghasilkan pahala untuk kita. Kira macam apa? Passive income dalam kubur. Kemudian yang keduanya, apa dia? Au ilmin yuntafa'u bihi, dan kedua, ilmu yang memberi manfaat dengan dia. Ini memanfaatkan ilmu. Jadi ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan. Maksudnya apa? Ilmu tu dia tidak hanya untuk manfaat dirinya sendiri. Jadi orang lain juga dapat manfaat daripada ilmu pengetahuan dia. Iaitu dengan cara apa? Dia mengajarkannya kepada orang lain, mungkin anak isterinya, ataupun rakan-rakannya, ataupun saudara maranya, ya, ataupun murid-muridnya. Jadi ilmu yang dimanfaatkan, ya. Dan ilmu yang bermanfaat itu apa? Ya, ilmu yang dapat membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ilmu yang dapat membawa kesedaran bahawa diri kita ni hamba, ya, ilmu yang dapat membawa kefahaman kita kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, ilmu yang dapat membawa kita memahami apakah perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi apabila ilmu-ilmu yang bermanfaat itu dimanfaatkan dengan diajarkannya, ya, setelah dipelajarinya, maka itu akan menjadi amal yang menghasilkan pahala berterusan walaupun dia sudah mati. Ya, kerana ilmu tu mungkin dia ajar pada anaknya, anaknya ajar pada orang lain, ya, ataupun ilmu dia ajar pada muridnya, muridnya tu ajar kepada pada murid, pada orang lain, murid-murid mereka pula, ya. Begitulah seterusnya. Jadi pahala tu semuanya akan terus berjalan masuk ke dalam catatan amalnya. Yang ketiganya apa? Au waladin salihin yad'u lahu. Dia kata tajasuki, dan buat kitab ini terlebih kuat kerana panjang kekal manfaatnya atas lalu masa. Jadi kata masyayikh, dalam kita nak menyediakan amal jariah ni apa? Ya, amal jariah ni ataupun ilmu yang dapat dimanfaatkan tu sebaik-baiknya dengan cara apa? Dengan membuat kitab. Ini karang kitab, tulis kitab, tulis buku. Ya, tulis buku apa? Jangan buku masakan saja. Buku resepi, bukan. Ya, buku-buku yang menerangkan tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, kepentingan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menerangkan firman-firman Allah dan sabdaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terlebih kuat kerana panjang kekal manfaatnya atas lalu masa. Macam kita baca kitab ni hari ni. Ni kitab ni mungkin dah dekat 100 tahun lebih dah ni, ya, daripada pengarang kitabnya Syekh Ali bin Abdul Rahman
Dia pun terjemah daripada kitab Lubabul Hadis karangan Hadrat Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, rahimahullah, mulai tahun 900 Hijrah lebih kurang. 900 sampai kita hari ini dah 1400, dah lebih kurang 500 tahun dah. Nampak? Dapat manfaat lagi, kita dapat faedah membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kerja, ya, usaha Hazrat Maulana Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalatani, dapatlah kita ambil manfaat di dalam bahasa Melayu kita dengan tulisan Jawi, ya, kemudian diterjemah pula ke tulisan Rumi. Jadi ini semua memberi manfaat, maka ini mendatangkan ganjaran pahala yang berterusan untuk orang yang menghasilkannya dan orang yang mengajarkannya, ya, walaupun sesudah mereka mati mereka akan mendapat pahala. Dan yang ketiganya apa? Waladin salihin yad'u lahu. Dan ketiga, anak yang soleh dan dikehendaki dengan dia anak yang muslim. Kalau anak tu kafir, dia doa pun tak dapat apa, ya. Yang berdoa maka dua ibu bapanya, bagi dua ibu bapanya, seperti pada riwayat yang lain. Ya. Dan meriwayatkan oleh Hafiz Abu Nuaim akan hadis yang marfu', 7 perkara yang dilakukan Allah, yakni dikekalkan Allah pahalanya bagi hamba kemudian daripada matinya. Yakni antara kategori lain yang Allah Ta'ala teruskan ganjaran pahalanya walaupun sesudah matinya, iaitu yang pertama, orang yang mengajar ilmu. Yakni dikekalkan Allah pahalanya bagi hamba kemudian daripada matinya, ya, di dalam kuburnya Allah Ta'ala bagi kepada siapa? Yang pertamanya, orang yang mengajar ilmu, ya. Ilmu apa ustaz? Ilmu geografi ke, matematik ke? Bukan. Maksud di sini ilmu apa? Ilmu agama, ya. Jangan kita samakan semua ilmu tu sama, tidak. Ilmu yang dimaksudkan sini ilmu agama, ilmu syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang datang daripada kitab Allah dan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Atau orang yang mengalirkan air sungai. Ini orang yang membuat aliran air sungai, dia mengalirkan sungai terusan, ya. Dia buat aliran sungai itu untuk kemudahan orang mendapatkan air, ya, untuk mandi, untuk wuduk, untuk taharah dan sebagainya. Jadi walaupun sesudah dia mati, orang masih gunakan lagi aliran air sungai tersebut, maka dia dapat pahala. Kemudian atau orang yang menggali telaga, yakni dia gali telaga, mungkin dalam kampung tu tak ada sumber air, jauh daripada sungai, ya, maka dia telah gali tanah tu, ya, tiba-tiba jadilah keluar air, maka dijadikannya telaga, ya, seperti mana di Masjidil Haram sekarang ni apa, telaga Zam-Zam, ya. Pahalanya dapat pada siapa? Ya, pada yang mula-mula buatnya lah, ya. Pada Siti Hajar, kepada ni Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ismail alaihissalam, ya, yang dia petuk dengan kaki dia, ya. Jadi kalau kita hari ini kita buat telaga, ya, banyak kita dapat pahalanya. Kerana apa? Hari ini dah ada banyak, ya, badan-badan NGO, ya, mereka anjurkan untuk membuat amalan sedekah jariah tu, buat telaga di kawasan-kawasan yang jauh pedalaman yang memerlukan, ya, bekalan air, ya, di dalam negara dan di luar negara. Maka kita boleh sama-sama, ya, mengambil peluang tersebut dan memberi sumbangan, ya, untuk menjayakan projek-projek tersebut. Kan ia akan menghasilkan ganjaran pahala jariah, ya. Selepas kita mati kita akan dapat pahala. Mereka guna untuk wudu, untuk taharah dan sebagainya. Kemudian ada orang bertanam pohon kayu seperti pohon kurma atau pohon kelapa atau pohon-pohon yang seumpamanya, pokok pisang ke, yang mengeluarkan buah-buahan, maka orang lain akan dapat menikmati hasilnya. Kalau tak manusia pun mungkin haiwan-haiwan, maka dia mendapat pahala selagi mana pohon itu dia raih manfaatnya oleh makhluk Allah Ta'ala. Kemudian ada orang yang buat masjid selama ada orang sembahyang padanya. Tak kira lah buat masjid tu besar ke atau masjid kecil ke. Masjid maksudnya tempat sujud, ya. Kalau biasa tempat sujud yang kecil tu orang panggil musalla ataupun surau, ya. Kalau tempat yang tempat perhimpunan lebih ramai dinamakan masjid. Masjid pun ada masjid jami', ya. Jadi
yang mengeluarkan perbelanjaan untuk membina tempat sembahyang ni, tak kiralah tempat sembahyang kecil ke ataupun besar, ya, maka mereka juga akan mendapat ganjaran pahala sedekah jariah berterusan sesudah matinya dalam kubur. Kemudian yang keenam, siapa? Atau orang mempusakai mushaf, yakni orang yang menyurat akan dia, yakni orang yang menulis Al-Quran, mushaf Al-Quran. Ataupun mungkin hari ini kita dah ada mesin percetakan, ya, teknologi mencetak yang lebih maju menggunakan laser jet dan sebagainya. Maka percetakan, setiap cetakan-cetakan itu semua akan, cetakan mushaf itu, ya, akan dapat disebarkan kepada seluruh umat Islam. Walaupun ada usaha segelintir segolongan pihak, ya, orang kafir, mereka cuba nak menunjukkan, ya, kesombongan mereka nak bakar Al-Quran. Ya, baru-baru ni di Sweden kan ada orang yang bakar Al-Quran, ya. Semoga Allah Ta'ala hinakan mereka, ya, di dunia dan di akhirat, ya. Namun kita, ya, negara Malaysia, kita dah dapat khabaran bahawa, ya, kita akan cetak 1 juta naskah Al-Quran untuk disebarkan, ya, ke seluruh umat manusia, insya-Allah, ya. Jadi ini semua akan menghasilkan pahala jariah di akhirat, ya. Kemudian yang ketujuhnya, atau orang meninggalkan anak yang soleh yang mendoa baginya. Jadi begitulah, bagi mereka yang memiliki anak yang soleh, mereka akan sentiasa mendapat doa daripada anak-anak mereka dalam kubur nanti, ya. Kerana apa? Anak-anak yang soleh itu mereka sentiasa akan berdoa setiap kali lepas sembahyang, ya, doa untuk ibu bapa mereka, ya, dan untuk sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sedikit kefahaman, sedikit sebanyak tentang kepentingan kita mengingati kematian, membuat persediaan untuk menghadapi kematian. Dan ingat bahawa kematian itu bukan makna kita mati keras duduk dalam kubur, tak. Ada kehidupan untuk kita dalam kubur nanti. Kalau duduk macam duduk peti ais, duduk kubur, tak ada apa lah, ya. Maknanya tak ada cerita lah. Habis tamat riwayat. Ada sambung lagi dalam kubur nanti, ya, macam mana hal keadaan dia. Semoga Allah Ta'ala beri kita keselamatan, pemeliharaan, ya, untuk selamat daripada segala fitnah dalam kubur nanti. Ya, sebaik-baik persediaan adalah dengan banyak berzikir, mengingati Allah, ya, membaca Al-Quran, antaranya membaca surah Tabarakalladzi, ya, itu akan menjadi penyelamat untuk kita dalam kubur nanti. Wallahu a'lam wa 'ilmuhu atam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wal muslimina wal muslimat wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء، واحشرنا في زمرة الأولياء، وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.